Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini Cikgu Azli akan menerangkan berkenaan dengan eksperimen 6.2. Okey. Untuk eksperimen ini, pernyataan masalahnya ialah apakah perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Okey. Logam dan bukan logam ni kita dah belajar dalam bab 6 lebih kurang. Okey. Tujuan dia untuk mengkaji ciri-ciri logam dan bukan logam. Okey. Untuk eksperimen ni, sama juga, okey, kamu salin eksperimen 6.2, pernyataan masalah, apakah perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam, tujuan mengkaji ciri-ciri logam dan bukan logam. Itu semuanya sama. Nombor 1, kekilauan permukaan, okey, hipotesisnya salin sama, pemboleh ubahnya pun semuanya sama, bahan dan radas pun sama salin sebiji. Yang berbeza adalah ayat-ayat yang terdapat pada prosedur. Kamu kena tukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Jadi cikgu akan cakap dalam video ni, kamu catatkan. Okey. Okey. Cikgu cakap dulu prosedur, ayat prosedur je. Lepas tu cikgu terangkan pasal kekilauan permukaan ni ya. Okey. Jadi prosedur untuk kekilauan permukaan, yang pertama, permukaan rod kuprum dan rod karbon digosok dengan kertas pasir, titik. Nombor 2, kekilauan permukaan rod kuprum dan rod karbon diperhatikan, titik. Yang ketiga, pemerhatian direkodkan, titik. Itu dia. Okey, jadi untuk kekilauan permukaan ni, okey, jadi hipotesis dia adalah logam mempunyai permukaan yang berkilau, betul ke tidak? Jadi caranya ialah kita akan ambil rod kuprum. Rod ni dia besi bulat dia berbentuk silinder panjang. Rod itu kita panggil rod silinder panjang. Bentuk je silinder yang panjang. Okey, macam batang penyapu saiz macam tu lah. Okey. Jadi kita ambil rod kuprum, logam, kita ambil kertas pasir, bahannya kita guna kertas pasir, kita gosok kan. Gosok. Okey, kita lihat pemerhatian yang terjadi ke atas rod kuprum tu. Apa yang kita nampak. Begitu juga dengan rod karbon. Okey, rod karbon ni contohnya macam arang arang, mata pensel kamu tu, okey. Kita ambil dia, kita gosok dengan kertas pasir juga. Gosok, lepas tu kita tengok apakah pemerhatian yang kita boleh lakukan. Itu guna deria mata lah. Okey, deria penglihatan, organ mata. Okey. Jadi dalam eksperimen ni, setelah kita gosok logam ni akan berkilau. Manakala bukan logam ni, contohnya karbon dalam eksperimen ni, bila kita gosok lama pun dia tak berkilau, dia pudar. Jadi logam berkilau, bukan logam pudar ataupun tidak berkilau pun boleh. Okey, itu untuk kekilauan permukaan. Seterusnya, kemuluran. Ni bahasa baru. Kalau nak tahu dia punya pengertian yang betul-betul tentang kemuluran ni, erti dia, maksud dia, kamu boleh buka Dewan Bahasa. Kamus Dewan Bahasa, iaitu menterjemahkan dari bahasa Melayu kepada bahasa Melayu juga. Kemuluran, mulur kata dasar dia. Okey. Tapi apa yang cikgu boleh cakap, kemuluran ni boleh lenturan lah lebih kurang. Boleh lentur ke tidak. Okey. Jadi sama juga kemuluran tu kamu salin, hipotesis pun salin, hipotesis logam bersifat mulur salin, pemboleh ubah, semua pemboleh ubah tu pun kamu salin, bahan dan radas pun salin. Prosedur. Cikgu nak bagi ayat prosedur. Yang pertama,
dawai kuprum dibengkokkan untuk membentuk satu bulatan. Titik. Nombor 2. Perkara yang sama dilakukan pada grafik pensel. Titik. Nombor 3. Pemerhatian direkodkan. Titik. Okey, untuk ayat prosedur tu kamu salin apa yang cikgu cakap saja. Yang cikgu tak cakap, jangan salin. Jadi, untuk kemuluran ni, kita nak tengok sifat keboleh lenturan dia. Jadi, kita ambil logam. Contoh, kita guna dawai. Kita guna grafik pensel, mata pensel kita tu. Okey, dua bahan. Kuprum, dawai kuprum untuk logam. Grafik pensel untuk bukan logam. Okey, jadi, kita lenturkan dia. Buat bagi jadi bentuk bulat. Okey, apa pemerhatian yang kamu dapat lakukan? Kalau dawai kuprum ni, kamu lentur buat bulat pun, dia okey. Dia tak patah. Tapi kalau grafik pensel agak-agaknya, kalau kita nak lenturkan jadi bulat, boleh tak? Kamu mesti dapat jawapan dia. Kalau kamu bentukkan dia bulat, apa jadi pada dia? Dia patah. Jadi logam mulur, bukan logam tidak mulur ataupun rapuh. Okey, yang ketiga, keboleh tempaan. Okey. Sama juga salin keboleh tempaan. Hipotesis dia, logam boleh ditempa. Pemboleh ubah dia, kamu boleh salin. Okey, muka surat 172. Okey. Cikgu teranglah sebab dia ada dekat dalam satu page lagi. Tadi cikgu terangkan dulu apa yang dimaksudkan dengan keboleh tempaan. Okey, keboleh tempaan ni adalah kebolehan logam ataupun bukan logam tu untuk menerima ketukan. Contoh, kalau logam tu asalnya berbentuk empat segi, kita ketuk dia, ketuk guna tukul. Okey, adakah dia mampu berubah bentuk tanpa mengalami pecah? Okey. Jadi selalunya logam lah. Logam ni kita boleh tempa dia. Kita boleh tempa. Kita boleh ketuk dia. Dan bentuk dia akan berubah daripada bentuk asal kepada bentuk lain tanpa pecah. Jadi logam contohnya orang nak buat pedang, pisau, daripada contohlah pada besi yang berbentuk empat segi, nak dijadikan pisau. Diketuk, dimasukkan ke dalam api, diketuk lagi. Okey? Dan berubah daripada empat segi menjadi lepeh, berbentuk pisau. Jadi itu juga membuktikan bahawa logam ni boleh ditempa. Manakala bukan logam, contoh kita ada satu bongkah daripada plastik. Plastik ni bukan logam kan? Ataupun kita ada satu bongkah daripada kayu. Bukan logam kan? Jadi kita nak buat cara yang sama macam mana logam lalui tadi. Kita masukkan dalam api, kemudian kita ketuk. Bayangkan kalau kita ambil bongkah api, kita masukkan dalam api. Okey, tadi logam pun cikgu cakap kita nak buat pisau, kita ambil logam tu masuk dalam api kan. Lepas tu kita buat keluar, kita ketuk. Ni bukan logam pun nak buat benda yang sama. Masuk dalam api bongkah kayu tu. Lepas tu keluarkan. Ketuk. Agak-agak kamu dapat ketuk tak? Mesti tak dapat ketuk kan? Sebab apa? Dia dah terbakar. Kalau kita tak masukkan dalam api pun, kita letak bongkah kayu tu, bongkah plastik tu depan kita, kita ketuk. Apa jadi? Dia boleh berubah tak jadi bentuk lain? Boleh berubah, tapi dia pecah. Itu dia keboleh tempaan. Jadi keboleh tempaan ni, logam boleh ditempa, bukan logam tidak boleh ditempa. Okey. Ni muka surat 173 atas tu, bahan dan radas sambung tadi untuk keboleh tempaan. Nombor 3, bahan dan radas pun sama, kamu salin sebiji. Prosedur. Prosedur tu cikgu nak cakap ni, apa yang cikgu cakap untuk ayat prosedur, itu saja yang kamu salin. Yang cikgu tak cakap, tak payah salin. Okey, nombor 1 prosedur. Kepingan besi diketuk di atas bongkah kayu dengan menggunakan tukul beberapa kali. Titik.
Nombor 2, perubahan bentuk pada besi tersebut diperhatikan. Titik. Nombor 3, langkah 1 diulang dengan menggunakan kepingan kuprum dan sulfur. Titik. Nombor 4, pemerhatian direkodkan. Titik. Okey. Untuk kemuluran dah selesai ya. Ayat prosedur pun cikgu dah cakap. Kamu pun cikgu dah bagi penerangan. Untuk yang keempat, kekondaksian elektrik. Okey. Kekondaksian ni maksudnya kebolehan dia mengalirkan. Kebolehan sesuatu tu mengalirkan. Kalau kekondaksian elektrik, maksudnya kebolehan sesuatu benda tu mengalirkan arus elektrik. Kalau kekondaksian haba, kebolehan mengalirkan haba. Jadi kekondaksian elektrik dulu. Sama juga hipotesis, kamu salin, pemboleh ubah salin yang sama, bahan dan radas pun tidak berubah. Okey. Prosedur. Nombor 1. Susunan radas seperti dalam rajah 6.15 disediakan. Nombor 2. Kedua-dua hujung rod besi disambungkan dengan klip buaya. Nombor 3. Pesongan jarum ammeter diperhatikan. Titik. Nombor 4. Langkah 2 diulang dengan menggunakan rod karbon dan rod sulfur. Titik. Nombor 5. Pemerhatian direkodkan. Titik. Okey. Untuk kekondaksian elektrik ni, okey, cikgu rasa kamu dah buat dah eksperimen sekolah rendah. Okey. Kita nak tahu pengalir ke, penebat ke, konduktor ke, penebat ke. Kita ada satu set, ada bateri, ada switch, ada klip buaya. Jadi dalam ni dia guna ammeter. Dia guna meter. Ammeter ni untuk mengukur arus elektrik. Kalau sekolah rendah dulu, kita pakai LED ke, mentol ke. Kalau kita klip benda tu pengalir elektrik, konduktor elektrik, mentol kita menyala. Tapi dalam eksperimen ni kita guna ammeter. Ammeter tak menyala, tapi jarum meter dia tu bergerak. Andai kata dia tu pengalir, maksudnya dia akan mengalirkan elektrik. Jadi litar akan tertutup. Bila litar tertutup, adalah arus elektrik yang mengalir dalam ammeter tersebut, melalui ammeter tersebut. Bila ada arus elektrik yang mengalir melalui ammeter, maka meter dekat ammeter tu akan bergeraklah. Itulah petanda bahawa ada arus elektrik mengalir. Bila ada arus elektrik mengalir, maksudnya benda yang kita klip pada klip buaya tu adalah konduktor ataupun mempunyai kekondaksian elektrik. Kalau tak ada pesongan jarum meter pada ammeter, maka tiada arus elektrik mengalir. Maksudnya benda tu bukan konduktor, dia adalah penebat. Okey, harap kamu boleh faham. Gambar rajah tu kena lukislah. Okey, untuk kekondaksian haba. Okey. Hipotesis salin sama, pemboleh ubah pun sama, bahan dan radas pun sama, sebiji salin. Prosedur. Okey, nombor 1. Rod karbon. Silap. Nombor 1 ni sama je, betul tu. Nombor 1, sebatang rod karbon dipasang pada kaki retod. Nombor 2, paku tekan dilekatkan pada rod karbon. Nombor 3, rod karbon dipanaskan. Nombor 4, masa, nombor 4,
Masa paku tekan jatuh direkodkan dan diperhatikan. Nombor 5, langkah 1 hingga 4 diulang dengan menggunakan rod besi dan rod kuprum. Okey, itu ayat untuk kekondaksian haba. Ayat nombor 1, 2 sama je. Itu dah ayat pasif dah tu. Okey. Jadi kamu lukis gambar rajah tu. Okey, kamu tengok. Di sebelah kiri dia letakkan lilin di bawah rod tu. Di sebelah kanan rod tu diletakkan plastisin. Dia guna apa ni? Dia guna dia tak cakap guna apa. Dia guna lilin. Dia guna lilin. Kemudian dilekatkan paku tekan kat lilin tu lah. Jadi lilin tu akan melekatkan paku tekan dengan rod karbon. Jadi melekatlah paku tekan tu. Jadi dia letakkan lilin di sebelah kiri. Paku tekan yang dilekatkan oleh lilin pada rod karbon akan berada di sebelah kanan. Jadi lilin tu akan membekalkan haba. Jika rod karbon itu adalah pengalir haba ataupun konduktor haba, haba daripada sebelah kanan, sebelah kiri akan bergerak ke arah lilin, akan bergerak ke arah kanan rod karbon tersebut. Seterusnya bila dia sampai dekat paku tekan, dia tak sampai lagi paku tekan. Haba tu akan kena pada lilin. Lilin bila kena haba dia cair. Bila dia cair, paku tekan jatuh. Jadi dalam eksperimen ni, kalau kita letak logam, rod tu adalah rod logam. Okey, haba daripada lilin tu akan dialirkan terus kepada keseluruhan rod. Jadi termasuklah haba akan mengalir ke kawasan kanan, ke hujung kanan. Apabila haba mengalir sampai ke hujung kanan, lilin yang melekatkan paku tekan pada rod tersebut akan cair. Seterusnya paku tekan dia akan jatuh. Tapi kalau kita guna rod yang diperbuat daripada bahan bukan logam, haba tidak akan mengalir. Ini konsep ni digunakan dalam kehidupan harian kita. Okey. Contohnya macam logam. Logam kita guna untuk dijadikan sebagai bahan untuk buat kuali. Api kita tu letak dekat buntut kuali saja, kat bahagian bawah kuali. Tapi bila lama kelamaan kita pegang pada telinga kuali yang tak dibalut dengan apa-apa plastik, semua besi, kuali tu. Kita pegang, kita rasa panas tak? Kita akan rasa panas sebab haba daripada kawasan bawah kuali tu akan dialirkan oleh kuali yang diperbuat daripada logam tu. Tapi kalau kita guna senduk, sudip, sudip tu diperbuat daripada logam, ataupun sudip tu katalah yang diperbuat daripada kayu, sudip kayu, kita kacau masakan kita. Kuali kita tu dah panas, tapi sudip tu tak rasa panas. Walaupun sudip tu bersentuhan dengan kuali. Sebab apa? Sebab sudip kayu ni adalah bukan logam, penebat. Jadi dia tidak mengalirkan haba. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, takat lebur. Okey, salin takat lebur, hipotesis sama, pemboleh ubah sama, bahan dan radas pun sama. Okey, ayat untuk prosedur. Okey. Yang pertama, serbuk timah dipanaskan di dalam mangkuk pija. Nombor 2, takat lebur serbuk timah direkodkan dan diperhatikan. Titik. Nombor 3, langkah 1 dan 2 diulang dengan menggunakan serbuk sulfur. Titik. Nombor 4,
pemerhatian direkodkan. Gambar rajah tu lukis. Okey, dalam eksperimen ni, okey, kita nak kaji takat lebur. Takat lebur. Okey, takat lebur. Jadi kita panaskanlah. Kita panaskan. Ni takat lebur adalah suhu di mana pepejal mula berubah menjadi cecair. Jadi apa yang kita lakukan dalam eksperimen ni, kita memerlukan logam yang berbentuk pepejal dan juga bukan logam yang juga berbentuk pepejal. Lepas tu kita panaskan sampai satu suhu yang mana dia akan bertukar menjadi orang kata apa? Cecair. Jadi kalau dalam kehidupan harian kita lah kan, kalau kita ambil paku, kita pergi bakar dekat pelita. Lepas tu kita ambil, kamu tengok, kamu fikir apa jadi? Ambil paku, bakar dekat pelita, apa jadi? Kemudian kalau kita ambil plastik, plastik ni bukan logam kan? Hanger mak kamu tu. Hanger mak kamu tu, kamu ambil, kamu pergi letak dekat pelita. Apa jadi? Hanger tu pepejal. Bila letak kat pelita, okey, dia berubah tak jadi cecair? Jadi kan? Siap terbakar lagi. Ambil masa lama ke tak? Tapi paku tu agak-agak kamu berubah tak jadi cecair? Itu pun dah menunjukkan bahawa logam ni mempunyai takat lebur yang tinggi, bukan logam mempunyai takat lebur yang rendah. Okey, untuk keputusan, kamu salin jadual tu. Okey, cikgu ada jawapan dah ni. Okey. Ni dia. Ini jawapan dia. Okey. Semua tu kamu salin. Okey, cikgu dah terangkan dah apa keputusan dia tu. Berkilau, pudar, mulu, tak mulu. Okey. Itu. Ini ya. Okey. Untuk kesimpulan. Okey. Kesimpulan. Hipotesis diterima. Koma. Kamu salin ayat. Ayat setiap pemboleh ubah. Setiap pemboleh ubah. Maaf. Untuk hipotesis kesimpulan, kamu tulis hipotesis diterima, koma, kamu salin semua ayat hipotesis. Contoh ayat hipotesis yang pertama. Okey. Jadi ayat hipotesis dia, ayat kesimpulan dia, hipotesis diterima, koma, logam mempunyai permukaan berkilau, koma, logam bersifat mulu, koma, logam boleh ditempa, koma, logam mengalirkan elektrik, koma, logam boleh mengalirkan haba, koma, takat lebur logam lebih tinggi, titik. Soalan. Okey. Terus kepada sini ya. Apakah perbezaan antara permukaan rod kuprum dan rod karbon? Permukaan rod kuprum berkilau manakala permukaan rod karbon pudar. Nombor 2. Antara rod kuprum dan rod karbon, yang manakah apabila diketuk tidak akan hancur? Rod kuprum. Ni sama je macam kita buat uji kaji tu. Antara rod kuprum dan rod karbon, yang manakah dapat dibengkokkan tanpa patah? Rod kuprum. Ini untuk kemuluran. Nombor 4. Antara rod kuprum, rod karbon dan ketulan sulfur, yang manakah dapat mengkondaksikan arus elektrik? Rod kuprum dan rod karbon. Nombor 5. Antara kuprum dan karbon, yang manakah konduktor haba yang lebih baik? Rod kuprum. Okey. Itu untuk soalan. Soalan 6 tu ada, kamu cari jawapan. Okey, ini ada sedikit sebanyak kegunaan dia. Kegunaan logam. Ini untuk kegunaan logam. Kamu boleh tengok, pause. Ini pula untuk kegunaan bukan logam. Kedua-dua ni salin dalam laporan kamu juga. Okey. Ini last sekali. Kalau kamu tak kuasai benda ni,
Kalau keluar soalan begini, agak-agak boleh jawab ke tidak. Dia bagi jadual begini, dia tinggalkan tempat kosong. Kamu boleh jawab tak? Kamu fikir-fikirkanlah. Okey, tak ada apa dah. Sekian, terima kasih.